untuk meneruskan perjuangan kita sebagai hamba Allah. Ya, hari ini bila kita telah berjanji inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, maka kalau kita tak pegang kepada apa yang kita lafazkan setiap kali dalam solat kita, maka kita adalah orang yang sabotaj diri sendiri. Jadi jutaan tahniah kepada organizer kita, jutawan Sifu Razak dan isteri, ya, jutawan Sifu Ita, yang saya hormati dan kasihi pihak pengurusan, Tuan Azlan kita, marketing director, dan juga assistant manager marketing iaitu Encik Zainul kita, dan yang disayangi Puan pengerusi majlis atau moderator, ya. Jadi sedikit tentang saya, ya. Saya orang yang sebenarnya tidak pernah ada latar belakang background MLM. Saya bukan orang MLM, ya. Tetapi syukur kepada Allah SWT bila saya letakkan hidup saya bulat-bulat untuk akhirat. Jadi saya bawa perniagaan MXB tadi semata-mata sebagai perjuangan dakwah saya. Ya, jadi dalam peliharaan Allah subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah hazami pada Rabbi, ya, selawat atas baginda Nabi yang dikasihi, yang dicintai, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, hari ini Allah memelihara saya, ya, kekal bersama MXB masuk tahun ke-15, ya. Jadi saya nak cerita panjang-panjang, nak cerita pendek tak pandai cerita pendek. Ya. Jadi tak apalah. Ya, sebab saya rasa saya nak mempertanggungjawabkan diri saya kepada soalan-soalan cepumas yang bakal ditanyakan kemudian. Maka yang bertanya tu pastikan jangan tanya soalan yang kena ke muka sendiri, ya. Nak bagi tahu siap-siap. Ya, sebab saya punya jawapan ni faham-faham lah kan. Jawapan anak Jerman dia bukan anak Malaysia. Lari Malaysia. So kena terima lah. Ya. Okey. Apapun tahniah kepada kalian. Ya, platform yang kalian pilih adalah yang terbaik dan tepat sekali sebenarnya. Nak ajak orang sihat ni bukan mudah. Tetapi kalau kita faham balik, doktor pun tak mampu nak buat kerja ni sebenarnya. Ya, tapi hari ni Allah Maha mengetahui apa kemampuan kita, maka Allah hantarkan kita bersama MXB. Jadi gunakanlah peluang MXB ni sebaik mungkin. Sebagaimana peluang-peluang yang lain, jadikan peluang itu sebagai pengakhiran kita. Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah tanpa dihisap. Ya, ini peringatan untuk diri saya dan semua kita yang hadir hari ini. Ya, mungkin kita terlepas pandang, ya, tidak ada orang yang sempurna, tetapi Allah Maha Pengampun. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 106, ya, mohonkanlah pengampunan, ya, sesungguhnya aku Maha Pengampun, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadi bila kita dah pilih perniagaan ini, sebenarnya kita kena bersyukur. Sebab apa? Sebab laisa alaikum junahun an tattaqu min fadli rabbikum. Bagaimana Allah sebut, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Tiada dosa untuk mencari rezeki, yakni hasil perniagaan itu sendiri. Maka kalau kita tak bawa perniagaan, kita orang yang paling rugi dalam hidup kita. Dah bawa perniagaan tak bersungguh-sungguh, buat perniagaan itu pun kita rugi. Bersungguh-sungguh nak kaya tetapi tak bersungguh-sungguh dekat dengan yang maha kaya, lagi rugi. Kita berhempas pulas nak berjaya di MXB tetapi kita guna, ya, kaedah yang sama untuk berhempas pulas mendekatkan diri dengan yang maha memberi rezeki. So jadi hari ini apa yang saya lafazkan sebenarnya saya sedang motivasi diri saya sendiri dan saya sebar-sebarkan sebagai tanggungjawab saya, ya, sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Ya, ada yang dengar alhamdulillah, ada yang terima alhamdulillah, ada yang menyampah alhamdulillah. Sesungguhnya kita tidak mampu memaksa orang menerima kata-kata kita, tapi kita kena paksa diri kita buat kerja untuk Allah. Jadi itu saja pembukaan daripada saya. Ya, kalau suruh saya cakap memang 5 jam pun tak cukup. Ya, jadi saya serah kembali kepada yang dihormati Puan moderator kita Jida Nurul Hamizah. Terima kasih Daun Keladi. Sekejap lagi panggil lagi, ya, insya-Allah. Assalamualaikum. Tabarakallah. Satu impact. Semangat ke tak? Semangat ke tak pembukaan kita dengan FYM ni? Semangat tak? Semangat. Alhamdulillah, sempena bulan Zulhijjah ni Allah bagi kita semangat insya-Allah untuk lebih baik daripada Zainal pula untuk berkongsi sedikit tentang latar belakang bersama NXT. Dipersilakan.
Mic hilang sorry mic tak nampak tekan. Minta maaf. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. So, terima kasih kepada si Fajar dan Srita kerana sudi menjemput saya untuk meluangkan masa pada petang ini untuk kita buat sharing lah pada petang ini, insyaAllah. So harapnya kita punya sesi pada petang ini bermanfaat lah untuk anda semua. Okay, so nama saya Zainal Arifin bin Misnan. Berlatar belakangkan ataupun background study adalah degree dalam bahagian dietetik, ataupun nak lebih mudah dia lebih kepada bahagian terapi pemakanan lah, untuk orang-orang yang pergi hospital yang ada masalah macam mana terapi kolesterol. Biasanya kami akan bantu mereka lah untuk buat penasihat makanan supaya mereka tahu macam mana dia nak kontrol dalam penyakit. Okay, so pengalaman kerja basically dalam bidang pekerjaan selepas grad dah lebih kurang sampai sekarang ini 6 tahun lebih, nak masuk 7 tahun lah saya bekerja. Okay, 6 tahun dalam bahagian retail, dan sejak bulan 11 tahun lepas, iaitu 2011 tahun lepas saya join MSP lah. Okay, itu saja sedikit berkenaan dengan saya, yang selebihnya kita fokus pada kita punya sesi soal jawab depan ni. Mungkin ramai orang tak sabar nak bertanya soalan kan si Puyong kita ni, so kita bagi ruang. Okay. Okay, terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zainal atas perkongsian. Saya berminat tentang bidang Cik Zainal sebagai penasihat pemakanan. Okey, kita akan teruskan dengan kita punya sesi Q&A yang memang berkaitan dengan bidang Cik Zainal tu. Okey, sedikit saya introduction. Okey, sekarang ni kita tahu musim MCO. So kita tak boleh nak keluar pergi mana-mana, duduk rumah pun kebanyakan daripada kita aktiviti adalah makan tidur selain daripada aktiviti yang wajib lah. Solat, ibadah tu semua itu memang dah wajib. Rutin harian kebanyakan manusia yang berada di rumah sekarang adalah makan, terlebih makan. Okey, hari ni saya sebagai wanita, mewakili wanita okey, nak tahu apa produk yang special dalam MXP ni dapat membantu wanita-wanita yang kebanyakan suri rumah, berada di rumah, dan kebanyakan yang sekarang pun dah bekerja dari rumah. So pendedahan dengan makanan depan mata ni memang lebih lagi lah daripada waktu bekerja di ofis. So saya mungkin nak jemput lah kita punya panel-panel yang dah dipilih untuk memberikan 1-2 soalan yang berkaitan dengan produk MXP yang dapat membantu golongan-golongan wanita especially, ataupun golongan yang memerlukan khidmat nasihat tentang produk, tentang macam mana nak jaga kesihatan dan dapat berat badan yang ideal lah. Okey, saya jemput Jida KB. Mungkin ada 1-2 soalan yang mungkin boleh ditanyakan buat Cik Zainal ni, sebab dia punya fokus dia punya bidang dia tu saya rasa sangat sesuai lah tu, sebab dia penasihat pemakanan. Mungkin dia boleh bagi nasihat pemakanan dan produk yang sesuai untuk kita guna, dapat membantu lah. Ada 1-2 soalan. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim bi wajhihi akan mu'allim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Panel-panel Cik Puyo, Mazina James dan juga Encik Zainal serta semua MXP audience ya. Terima kasih sebab memilih saya untuk bertanyakan beberapa soalan lah. Saya memang ada tanya. Ini adalah soalan daripada tim saya ya. Jadi saya mungkin ada juga ada antara kita yang masih muskil tentang apa semua ya. So saya nak tanya pasal VFit ya. Bila kita dah pakai VFit kan, betulkah kita menjaga pemakanan dan sedaman seharian? Kita makan hari-hari kan, ini bukan hari-hari. Time sekarang ni MCO apa semua memang lokasi, memang destinasi yang terbaik di dapur. Betul tak? Depan dapur. Itulah destinasi yang terbaik lah setakat ini kan. Jadinya
bila makan hari-hari berat badan pun susah nak turun apa semua. Jadi adakah dengan pemakaian BeFit ni dapat membantu tu di rumah lah khususnya kan? InsyaAllah saya cuba jawab untuk soalan itu. Terima kasih pada Kak KB kerana sudi kerana mengutarakan soalan tersebut. So berkaitan nak turunkan berat badan. Kalau kita fokus atau menggunakan BeFit semata-mata, InsyaAllah ada dia punya impak ataupun akan nampak hasilnya untuk turunkan berat badan itu. Tapi secara asasnya kita kena tahu teori asas untuk turunkan berat badan adalah kalori input dengan kalori output dia kena ada defisit. Itu benda paling basic dia lah. Ataupun ayat paling mudah saya nak cuba nak gambarkan adalah contoh macam kita nak jadi kaya. Okey? Kita nak jadi kaya. Kita punya cash flow lebih sedikit daripada kita punya expenses, sure kita tak jadi kaya. Walaupun gaya-gaya. Sama juga dengan kita nak turunkan berat badan. Walaupun kita nak niat dah turunkan berat badan, kita dah cuba pakai, tapi mulut tu tak reti nak berhenti. Dia memang jadi nanti kalori dia takkan defisit. So boleh turun tapi takkan nampak jelas ataupun kadang tak nampak langsung. Sebabnya pemakanan tu dah terlalu banyak. Tak ada yang bila dibakar tu dia punya kadar pembakaran tu jauh lebih sedikit berbanding yang dia makan. So penggunaan BeFit kita gunakan sekurang-kurangnya kalau contohnya kita tu nak turunkan berat badan, especially kat rumah tengah bekerja masa time PKP ni, kita boleh guna sekurang-kurangnya dalam setengah hari, ataupun kalau nak buat daripada bangun pagi sampai sebelum tidur pun tak ada masalah. Itu tak ada hal. Cuma dia yang terbaik dia kalau betul-betul nak nampakkan impact yang bagus, nak ke tak nak memang kita kena jaga kesihatan, iaitu kita kena makan makanan yang sihat lah. Itu yang pertama. Sebabnya memang kita kena lihat pada apa yang intake yang kita makan dan juga pemilihan pemakanan kita. Kalau makan sikit tetapi hari-hari makan fast food, hari ni McD, kejap lagi malam pizza pula, lepas tu esok pagi sahur KFC pula, memang boleh turunkan berat badan, tapi secara kita panggil apa? Long term dia takut nanti bila dia pergi cek doktor takut ada kolesterol ke, darah tinggi dan lain-lain. Sebabnya kita kita di KMSU sendiri pun kita menekankan ataupun kita cuba mengajar kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita tentang erti gaya hidup sihat. Jadi dia kita kena nasihatkan dan kita kena ajar pada mereka ataupun kita kena bagi dia orang gambaran. Sebabnya yang ini tak kisah kebiasaan orang turunkan berat badan, dia orang akan ingat makan macam ni ataupun pakai macam ni akan terus-terus. So bila dia ada anggapan begitu, dia tak betulkan dan dia terus berharap benda tersebut, nanti dalam seminggu, 2 minggu dia tak nampak hasilnya dan impact dia pada kita lah. Nanti anda yang payah nak menjawab, dah lah, aku dah lah payah mahal, kena pula ke kawan baik, habis nanti dah kawan tu dah pasal muka dah, tak nak dah kawan dengan kita lepas ni. Sebabnya that's why merujuk pada soalan tadi, kita nak memang kita kena jaga pola pemakanan kita. Yang pertamanya kita kena tengok kalori pemakanan. Pastikan kita tahu berapa banyak kalori yang kita perlukan satu hari dan kita makan dalam kita panggil dalam kadar keperluan yang kita perlukan. Lepas tu kita pakai BeFit dan kita buat exercise, insya-Allah kita akan nampak ataupun kita akan turun berat badan tu jauh lebih baik berbanding orang just pakai semata-mata. Nak bertanya-tanya tentang yang sesuai kita boleh makan gunakan produk MX2. Mungkin KB ada soalan nak tanyakan pada Cik Zainal? Ya, okey. Kita kan ada produk terbaru di MSB, Fitox kan, untuk dia minum hari-hari kan, kita minum hari-hari, perut macam nak membuang tapi ada yang tak buang hari-hari. Adakah disebabkan oleh kurangnya minum air kosong? Okey, terima kasih soalan tersebut Kak Bibi. Ini yang pertama, kalau macam ni kita nak kena clarify banyak benda lah. Kita kena tanya pada orang yang mengajukan soalan ni. Yang pertamanya kita kena tengok biasalah kalau orang ingat
orang pakai Fitox ni kadang-kadang dia nak turunkan berat badan. Masa dia turunkan berat badan, biasanya dia akan berdiet. Bila dia berdiet, biasanya kalori yang dia makan ataupun makanan yang dia makan tu jauh lebih sedikit daripada biasa. Okay? So bila dia makan jauh lebih sedikit daripada biasa, memang kebiasaannya kalau kita makan produk yang ada laxative effect macam contoh produk Fitox, memang dia akan urge ataupun dia akan ada rasa membuang. Tetapi kita punya kantung ataupun tempat penyimpanan sampah-sampah tu tak penuh ataupun tak ada sampah. Badan kita dah ada signal nak membuang tapi tak ada sampah nak dibuang, jadinya sukar lah, dia tak boleh nak membuang lah. So tak ada benda yang dia nak lupuskan, tak ada sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok, kita tak perlu pun nak sampai hari-hari nak kena pergi tandas. Walaupun ada urge tapi tak terasa nak membuang, itu tak ada masalah. Yang bagusnya signal nak membuang tu dah ada. So kalau contoh pasal nak membuang ataupun nak pergi ke tandas buang air besar, sekurang-kurang yang terbaiknya memanglah kalau secara normalnya 1 kali sehari ataupun contoh setiap kali makan berat. Makan berat tu sekurang-kurangnya contoh kita makan 2 kali atau 3 kali, sepatutnya 3 kali sehari yang itu paling bagus sekali. Tapi kalau tak boleh, sekali sehari tu the best. Kalau macam yang paling standard ataupun yang agak okey, sekurang-kurangnya dalam seminggu jangan kurang daripada 3 kali sehari. Walaupun kita pakai Fitox, kita tak terasa nak membuang ataupun tak boleh nak membuang hari-hari, biasanya disebabkan kita punya intake makanan lah. Sebanyak intake kita makanan terlalu sikit, especially bagi mereka yang nak turunkan berat badan. Dan kalau nak bercakap berkenaan dengan minum air, biasanya ini akan menjadi salah satu faktor sebabnya kenapa biasanya kita punya produk Fitox ada diuretic effect, kan ada urge untuk nak pergi ke tandas untuk membuang air kecil. Kalau terlalu banyak kerap pergi tandas, kita tak ganti, nanti pun kita punya pergerakan najis tu nak bergerak pun agak payah sikit, agak lambat. So itu akan jadi salah satu faktor jugalah. So untuk soalan ni basically air tu menjadi main peranan juga. Dan yang kedua, kena tanya intake dia makan tu rasa-rasanya memang sikit sangat ke ataupun biasa-biasa. Kalau biasa-biasa tapi dia ada datang urge tu ataupun ada rasa tanda nak membuang tu, tapi benda itu tidak berlaku, kemungkinan besar dia punya kapasiti tak mencapai tahap yang kebiasaan yang sepatutnya nak keluar. So dia susah sikit nak membuang. Itu sahaja untuk saya punya jawapan. Adakah menjawab kali ini? Menjawab. Terima kasih Cik Zainal. Sama-sama. Ilmu yang sangat bermanfaat. Hari ini kita dapat lagi clear. Sebelum ni mungkin Cik Zainal dah terangkan tentang Fitox sendiri, tentang BFIT sendiri. Tapi kita refresh lah. Hari ke hari kita kena refresh. Kita ni manusia mudah lupa. So kita refresh, kita upgrade ilmu kita. Okay, saya nak jemput kita punya panel hebat SYN untuk kongsi benefit ataupun keuntungan yang boleh kita dapat daripada BFIT ni sendiri. Sebelum ni kita ada mungkin SOM ada dia punya penerangan, boleh share dengan kita apa penjimatan yang kita dapat melalui BFIT ni yang kita nak bagi kepada ramai BFIT ni. Apa soalannya tadi putus-putus saja moderator? Soalan dia macam mana BFIT ni bagi penjimatan pada pengguna. Macam contoh sebelum ni kita kena, kalau nak pakai daripada pinggang ke bawah tu ada boxer, ada knee pad, ada stocking kan. So apa penjimatan yang company tawarkan melalui BFIT selain dapat kesihatan tu? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua sahabat-sahabat pemimpin pilihan terbaik daripada Allah SWT buat platform peniaga MXB. Okey, menjawab kepada soalan moderator, apa yang kita nampak dari sudut penjimatan tu sebenarnya tahniah buat MXB dan juga kita kena bersyukur. Sebab apa? Kalau kita tengok BFIT itu sendiri, dia cover daripada pinggang kita sampai ke betis kita, betul? Pinggang sampai betis. Kalau kita tengok dulu sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dulu pinggang tu kita kena ada pilihan. Apa pinggang yang ada pilihan tu? Maksud dia kita boleh pakai pilot satu, kita boleh pakai pilot atau private, and then kita boleh pakai spine, and then untuk lutut tadi kita kena pakai knee pad, and then betis tadi kita boleh guna multiple.
Ya kalau tengok dekat situ ya, bila kita guna WeFit ni tadi, secara mudah jawapan dia kita jimat dari sudut kos nak beli B multiple, NIPAD itu sendiri, pilot atau private, dan juga Wisman. Ya. Jadi kalau kita faham dari satu konsep, sebenarnya itu dari sudut penjimatan, tetapi dia ada pro and con dia juga, kita kena faham. Ya. Bila kita sebut WeFit tadi, WeFit ni dia punya dominant function dia adalah cenderung kepada shaping atau fat burning. Okey, fat burning. Tetapi on top of that, dia ada teknologi nano bioresonance yang memberi sokongan kepada 6 fungsi yang seperti mana kita tahu tentang weekend itu sendiri, ya, blood circulation, increase oxygen, ya, activate nano, existing nano dalam badan manusia, and then stabilizekan negative ion, bantu detoksifikasi, dan finally pergi kepada energi. But kita kena faham, yang kita nampak jimat itu dari satu sudut, tetapi dalam satu keadaan apabila kita memang sakit sangat, kita tidak digalakkan sebenarnya just focus on WeFit. Sebab kalau kita memang sakit lutut yang kronik, kita pakai WeFit. WeFit dia tidak 100% cover dekat lutut. Okey? Ya, jadi kalau kita benar-benar orang yang ada masalah lutut, might as well kita pakai NIPAD and then gabunglah dengan WeFit. Itu daripada saya punya point of view lah, kalau kita looking untuk sihat, untuk mendapat rawatan. Sebab kita tahu bila kita pakai NIPAD ni, dia fokus 100% bahagian especially lutut kita, tempurung lutut kita tadi. Ya. Jadi kalau tanya saya lah, pengalaman saya, bila saya pakai WeFit, ya, memang saya suka mencuba. Kalau tak cuba, kita nak share dengan orang pun tak ada lah, senang cerita. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila saya cuba, first time saya pakai WeFit, memang Masya Allah, Tabarakallah, satu produk slimming atau fat burning yang memang saya klasifikasikan sebagai 5 star punya produk lah, senang cerita. Ya, sebab saya memang banyak pakaian slimming, ya, saya banyak pakaian slimming, kadang yang paling tinggi kos saya pernah habis sampai 4,000 lebih. Dia datang dalam 3 item, iaitu dia punya untuk body, and then dia punya corset, dan dia punya short pants dia. Ya, okey. Tapi bila saya gunakan WeFit sendiri, saya nampak kemudahan itu satu. But bila baru ni saya pergi vaksin, ya, saya saya agak terkejut. Bahagian lain tidak diganggu, tetapi dia mengganggu lutut saya. Wallahu alam, adakah ada kena mengena dengan vaksin? Wallahu alam, saya tak pasti. Tetapi apa yang saya buat, saya pakai NIPAD dekat bahagian bermasalah yang lutut tadi, saya masuk WeFit saya. Jadi bila sebab saya dah try WeFit tu sendiri, ya, konon-konon nak jimat. Jimat tu betul, tetapi tengok orang yang macam mana. Ya, okey. So bila saya pakai main tu, Masya Allah, Tabarakallah, rupanya NIPAD ni memang dah design by the technology, ya, memang bagus. MHB mengeluarkan satu produk yang spesifik untuk tempat yang tertentu yang bermasalah. Ya, jadi kalau jawapan saya itulah, ya, Puan Moderator, ya, saya rasa kita boleh faham, ya, dari satu sudut nak pakai WeFit, nak jimat juga. Tapi kalau tempat yang memang bermasalah, kita kena cari produk MXP yang fokus dekat tempat tu, and then kita boleh pakai juga WeFit itu tadi. Kalau kita pakai WeSpine, masukkanlah WeFit tu di luar. Ya, jadi yang sebelum ni saya kongsi, banyak penjimatan tu untuk orang yang tidak mempunyai sakit. Kalau ada orang sakit ni, dia kena adalah benda tu, insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, penerangan yang detail. Terima kasih diucapkan. Okey. So kita tahu produk weekend ni kebanyakan ni, bukan kebanyakan lah, mostly minimum price pun start daripada harga 160 member dan hingga ke 1000 plus punya harga. So saya nak minta, mungkin ada panel ada sedikit kekeliruan atau nak tambah ilmu macam mana penjagaan produk ni. Mungkin saya boleh jemput Puan Ita Kajah, mungkin ada, saya rasa ada dua soalan untuk dia bertanya macam mana penjagaan yang betul. Dia jemput Puan Marzita. Mic. Okay, bagus sikit. Assalamualaikum semua. Ya, saya nak bertanya mengenai vest.
defense dan boxer atau private. Penjagaannya bagaimana, sebab biasanya kalau blast ni kita akan pakai hari-hari dan kita akan kerap basuh dia. So bagaimanakah efek dari segi ketahanan material kain tersebut? Okey. Terima kasih Puan Marsita atas soalan tersebut. Okey, so basically kita tengok kalau vest, benda yang macam bahagian yang menggunakan kain agak lembut daripada produk ni macam vest, pilot ke private, kita tahu dia macam nampak macam fragile. So daripada segi penjagaan ataupun macam mana kita nak membasuh ini, yang pertama kadang kekerapan, sebabnya benda ni biasa kita pakai and benda tu biasa tempat yang kita panggil apa, lagi serat peluh banyak. So kita fikir macam benda ni lagi cepat kotor ataupun lebih kotor lah berbanding yang lain kan. Okay, so yang itu yang kekerapan ni sebenarnya tak ada masalah kalau kita nak basuh dia hari-hari. Sebenarnya ikut dia ni saya bergantung, ikut juga saya punya pengalaman. Okay, saya tengok saya pakai saya basuh and benda itu sampai sekarang dah still lagi cantik ataupun still lagi kualiti dia still samalah. Cuma dia kena bergantung bagaimana anda letak. Contoh anda kalau letak dalam dalam mesin basuh, anda kena letak dalam dia punya karung tu lah. Yang kita panggil karung yang warna putih tu. Kita akan letak dalam laundry bag tu supaya tak adalah macam kasar sangat kita letak dalam mesin basuh. Ataupun kalau contoh rasa macam saya nak campak dalam mesin basuh, boleh basuh menggunakan tangan, tetapi pastikan kuku anda ataupun anda punya rasa-rasa benda yang tajam dekat sekitar tangan ni masa nak membasuh tu, anda hilangkan ataupun anda lindungilah. Takut macam kuku kan, kadang-kadang kita mana kita perasan kan kuku ni kan, tiba-tiba tercarik, nanti kan benda tu ada kawasan yang tercarik, takut bebenah dia tertarik, nanti kan dia akan mengganggu lah ataupun mengurangkan kualiti produk. Sebabnya bila benda-benda tajam ni dah mengoyakkan benda produk, atau nanti kan takut bebenah tu makin lama makin hilang. So bila hilang nanti kan, yelah benang kan, macam lagi kita lama benang kita tarik nanti loose. Itu so that's why selagi daripada segi penjagaan maksud saya, selagi anda basuh sekerat mungkin pun tak ada masalah. Cuma kalau anda risau, boleh buat selang sleeve. Tapi yang selang sleeve saya biasa akan suggest untuk stokin, cap, ataupun yang dia punya production ataupun dia punya manufacture tu yang dia punya tu lebih keras ataupun lebih kasar dia punya pembuatan. Kalau yang lembut-lembut macam soalan tadi, memang kita kena yang ini bergantung kepada keselesaan lah. Sebab kalau nak cakap buat selang sedi susah juga, sebab benda ini benda yang kita rasa kita pakai dalam kan, so benda tu kita rasa lebih kotor. So susah sikit nak suruh buat selang sedi, takut orang tu rasa gili apa kan. So memang dia akan basuh hari-hari. Cuma dia masa basuh tu pastikan benda-benda tajam lah, benda-benda tajam, dan juga bila campak masa dekat dalam mesin basuh, pastikan kita letak dalam laundry bag. Kalau kita sidai, pastikan kita tak betul bergantung. Sebabnya kita punya produk ini ada benda-benda yang berat. Sebabnya germanium, titanium, kita punya pokok nano, C2 semua tu basically benda yang berat. So bila kita gantung, benda tu akan menyebabkan kita panggil benda tu jadi ayat dia macam ni dia macam melendut lah. So nanti bila tu benda tertarik atau mengembang, so dia akan menyebabkan benda tu lagi senang ataupun mudah rosak. So biasanya kita akan letak dia dalam tempat yang flat bila kita nak menjemur. Loyak macam gitu lah. So maksudnya bila nak menjemur tu, pastikan dia dalam baringkan dia atau kita support dia. Jangan kita tergantung sepi je. Nanti kan dia lagi senang nak longgar. Apa enggak lah. Cepat loyak. Saya tak kasih lah. Itu orang luar je. Loyak tu kan. Loyak tu apa? Tanya jaga pet tulis dekat komen. So dia ada komen. Lewek kot, lewek. Itu kot. Dia punya kesamaan atau ayat dia tu. Itu harapnya saya menjawab lah soalan Puan Marsita. Terima kasih. Ada lagi soalan? Boleh. Apa boleh? Boleh saya soal lagi? Boleh. Silakan.
Okey, kenapa kebanyakan produk weekend dibuat dengan ketat? Walaupun kata untuk plus size tapi material dia ketat. Adakah ini memberi kesan yang baik pada si pemakai? Okey, terima kasih pemerintah. Ini memang sebabnya yang pertama, asas utama kenapa kita menghasilkan produk weekend ini adalah kita nak melancarkan peredaran darah. Okey, kalau kita bayangkan, ini saya cerita produk di luar. Kalau anda lihat macam saya punya sharing pada hari Jumaat tak salah. Kita ada cerita pasal compression socks. Kalau kita tengok compression socks tu sendiri ketat. Sebabnya kenapa dia gunakan konsep press atau pressure yang ketat itu untuk melancarkan peredaran darah dekat kaki. Okey, so sama juga ada punya produk. Sebab aim kita nak melancarkan peredaran darah, selain dari ini yang asasnya nak melancarkan peredaran darah. So kita lancarkan peredaran darah tu yang pertamanya selain daripada sinar inframerah, selain daripada negatif ion, kita menggunakan pressure yang ada pada produk itu. So sebab itulah produk kita ketat dan saiz dia kadang-kadang susah nak predict. Cakap saiz L dengan XL kenapa lebih kurang ni? Tapi boleh pakai lah. Yang penting boleh buat orang tu. Cuma kadang kita pening sikit nak terangkan pada customer lah. Sebab kan dia punya ukuran cakap lebih kurang ni macam mana nak pilih ni. Sebabnya kita buat macam tu sebab apply pressure dekat tempat yang kita pakai. Cuma melainkan kalau kita tengok pada pakai pada vest, pada repilot, reprivate, benda tu tak ketat. Dia tak ketat. Sebabnya kenapa? Kat situ kita tak perlu kita apply pressure atau kita apply dia punya nak mencantikkan peredaran darah, kita fokus hanya kepada sinar ataupun kita punya serakkan frame merah dengan negatif ion itu. Sebenarnya kawasan tu kawasan yang kita panggil agak fragile ataupun agak sensitif. So that's why kita tak bagi pressure. Cuma tempat-tempat yang betul-betul perlukan pressure yang kuat, that's why kita buat manufacture produk itu ataupun pemakaian produk weekend tu memang ketat dia punya cara dia punya material lah. Itu kenapa kita kena pasti itu memang ketat-ketat belaka. Tak kisahlah XL ke plus ke, memang macam itu. Betul. Maksudnya dia ada compression punya compression punya ciri-ciri. Terima kasih juga Pak kerana highlightkan dalam komen. Okey, alhamdulillah, terima kasih Cik Zainal. Sebenarnya bukan apa, kadang-kadang saiz ni kadang-kadang orang confuse. Dia sendiri pun tak sure dengan saiz. So make sure sebelum kita nak suggest dengan customer saiz tu, make sure dia ukur dulu supaya tak ada kesilapan di situ. Bila ada kesilapan, customer akan ingat produk tu tak bagus untuk dia, tapi sebenarnya ada misleading. Kita terlepas pandang untuk ukur betul-betul. Sebenarnya produk weekend ni dia fleksibel. Once dia dah masuk kat badan, kita akan rasa selesa. Okey, insyaAllah. Okey, mungkin saya nak minta SYM untuk add on point-point ataupun cara-cara penjagaan tekstil weekend ni yang boleh dipraktiskan ataupun disarankan. Sebab setahu saya SYM sendiri menggunakan produk weekend yang sama lebih daripada 10 tahun. Mungkin ada poin-poin yang SYM boleh share dengan kami, macam mana penjagaan yang boleh disarankan dan boleh dipraktiskan untuk fabric weekend ni tahan lama, insyaAllah. Dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator. Bab penjagaan ni sebenarnya pengalaman saya lah sepanjang saya dengan MXB dengan produk weekend ni saya berhadapan dengan macam-macam kepala customer. Jadi kalau kita ni nak ikut kepala customer dengan kita pun jadi tak betul sebenarnya. Bukan nak cakap, memang itulah hakikat dia. Jadi pengalaman saya tentang produk ni dari diri saya sendirilah, yang mana saya guna dan saya praktikkan dan saya apply kepada pengguna-pengguna yang lain. Masya Allah, tabarakallah, sallallahu alaihi Muhammad. Saya terkejut ada yang memberi respon yang cukup memuaskan hati kita, sebab apa yang kita praktik ni rupanya menjadi asbab untuk produk tu kekal bertahan lama. Jadi sebenarnya kalau nak cerita bab balik penjagaan ni, kita rujuklah kepada surah Al-Baqarah ayat 208. Surah Al-Baqarah ayat 208, bila Allah sebut wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu keseluruhan. Jadi saya mempraktikkan bila saya guna produk ni, benda pertama saya kena doa. Saya kena berdoa sebab saya tahu ikhtiar ni Allah bagi, usaha pun Allah izinkan. Jadi berdoa. Jadi bila kita faham ayat itu, masuk ke dalam Islam keseluruhan, nak pakai produk tu pun kena ada cara Islamik dia sebenarnya.
Ya. Jadi kalau orang kata dekat kita taksubnya nak kena bawa Islam, ya, sebab kita orang Islam. Kalau kita tak bawa, siapa lagi kan? So contoh, kalau cerita bab penjagaan ni, stokin lah. Ya, stokin saya dah usia 11 tahun. Ya, stokin tidur saya usia 11 tahun. Sofa 11 tahun saya cuma baru lagi basuh, yang terbaru ni kali kedua. Saya baru basuh 2 kali 11 tahun. Tetapi boleh katakan banyak masa ni stokin tu saya lebih suka menjemur. Ya. Dan stokin tu kalau saya travel mana-mana hotel saya pergi stay, saya akan bawa rupa dalam beg. Ya, bila check in hotel tu, letak terus bawah bantal. Sebab dah jadi satu disiplin. Sebab saya rasa antara sahabat-sahabat Jida kenal saya orang yang protokol. Saya orang yang protokol ni sebab saya menghargai apa yang Allah bagi pada saya. Stokin tu bagi orang mungkin dianggap untuk sihat. Tidak, bukan untuk sihat saja. Stokin itu merupakan peluang juga Allah bagi pada kita. Ya? Jadi bila 11 tahun yang stokin tidur, ini stokin tidur, kena faham. 11 tahun stokin tidur, maksudnya pakai waktu tidur saja. So dia memang tidak terdedah kepada kotoran langsung, cuma kerja dia atas katil saja. Ya, atas katil. Okey. Dan saya ada 2 pasang stokin yang memang khaskan untuk outing. Untuk keluar lah, untuk keluar buat kerja ke ataupun dalam rumah ke, saya akan pakai salah satu tu. Ya. Tapi stokin yang 2 pasang ni pun usia dia, tapi yang satu tu dah dikendurikan oleh adik saya. Dia dengar stokin tu lama, dia ambil stokin saya lama, ya, maka saya terpaksa buka dunia yang baru. Jadi yang satu je tinggal dengan saya. Ya. Yang itu usia dia pun dah 11 tahun juga stokin tu. Masya Allah, tabarakallah, saya terkejut. Ramai orang yang pakai 2-3 bulan dia kata stokin dia berbulu. Ramai orang pakai baru lagi dia kata stokin dia dah mula pecah-pecah. Saya pun tak faham macam mana orang ni pakai. Ya. Jadi saya tunjuk, saya kata kau tengok ya, badan Yung daripada berat 126 kilo sampai sekarang berat Yung dah turun 80 lebih. Ni nak bagi tahu, bangga diri sikit, bangga dengan izin Allah. Fitox bagi saya berat turun daripada 90 lebih dah turun 80 lebih. Saya suka sangat. Ya, asbab. Ya, okey. And then saya bila dia cerita stokin ni, ya, saya ialah bila kita menyerahkan diri kita bulat-bulat kepada Allah, bila kita nak bagi idea dekat orang, penerangan, bantuan Allah pasti datang. Saya yakin dan percaya bantuan Allah pasti datang. Saya tanya dengan dia orang, ya, masa nak pakai, macam mana cara nak pakai? Adakah mula dengan bismillah? Cara pakai kanan dulu, kirinya. Masa pakai kanan tu dah bismillah tu, niatlah, ya Allah, Kau hantar peluang sihat, asbab stokin, ya Allah, peliharalah kaki aku ni untuk buat benda baik. Ada tak kita buat macam tu? Kalau kita tak betul-betul maksimumkan Islam dalam hidup kita, kita tak dapat. Saya nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab yang main peranan akal dan hati paling utama. Akal dan hati. Ada orang dia baca bismillah, dia habis bismillah sebab syarat baca bismillah. Ini cerita jaga, ya, nak jaga, ya. Okey. And then sama juga, ya, bila masa pakai tadi, ya, hati kita terus berzikir kepada Allah. Bila hati ni berzikir kepada Allah, tubuh badan ni vibration dia lain. Maka produk baju, ni tadi tahu baju yang saya pakai ni dah usia 7 tahun. Ni jubah saya ni 7 tahun. Tak malu saya nak cerita. Sebab apa? Nak pakai jubah pun saya cakap, ya Allah, Engkau izinkan nikmat tangan angkat masuk jubah kanan. Jubah ni tutup tubuh badan aku yang Kau bagi ni, ya Allah. Jubah ni aku guna untuk ibadah kepada. Berapa banyak kita buat macam tu? Tanya balik. Sebab itu hari ni nak jaga produk, kalau tanya diri sendiri. Adakah awak betul-betul sayang diri awak atau sayang produk? Saya sayang diri saya, maka produk akan ikut cara saya. Nampak tak? So kita hari ni, kita kena apa? Kita sayang diri kita, kita pakai produk, kita jaga produk tu sebab kita tahu itu habuan Allah hantar. Itu ganjaran Allah hantar. Sebab dalam Islam Allah dah sebut, Allah dah sebut masuk dalam Islam keseluruhan. Kena faham surah Al-Baqarah ayat 208. Semua yang hadir hari ni, especially orang Islam, buka tengok ayat tu. Buka tengok ayat tu, bukan setakat saya sampaikan. Sebab itu hari ni saya kata kita kena jadi jutawan Islam yang kaya di muka bumi Allah. Tetapi kena ingat, jadi jutawan kalau berlebih-lebihan Allah benci. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 31, Allah sebut apa? Ya, Allah sebut antara dia, innahu la yuhibbul musrifin. Musrifin. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. So be careful. Boleh jadi kaya, jutawan sungguh-sungguh, tak apa. Ya, jadi balik kepada produk tadi, semuanya main peranan. Tadi saya nak sentuh tentang vest. Siapa yang tanya soalan vest tadi? Saya punya vest, saya start dapat vest tahun 2012.
2012, tapi vest yang awal datang color dia cream color. Dah kena sabotage dengan adik-beradik. Adik-beradik dah ambil dah, tak ada. Tapi bila saya dapat yang grey color, boleh kata vest saya sebelum datangnya B-Contour, vest tu memang saya pakai hari-hari. Bila berpeluh saja, apa saya buat, ya, maghrib tu saya akan ramas-ramas. Setiap hari saya basuh vest tu. Ya, setiap hari. Sebab apa? Sebab berpeluh. Berpeluh walaupun tak berbau, tetapi kita ni mencerminkan bukan bersih tetapi suci. Ingat, berislam tu bersih dan suci dua perkara berbeza. Okey? So bila kita ambil ya surah Al-A'raf ayat Al-A'raf, ya salah tu bukan Ar-Raf, surah Al-A'raf, ya ayat 31, ya. Jadi saya basuh lepas maghrib, saya akan jemur di bilik air. Kenapa jemur di bilik air? Yung, kenapa tak jemur maghrib sampai ke malam? Mana ada matahari, betul tak? Maghrib sampai malam tak ada matahari. Tetapi kenapa bila kita mandi di bilik air, air yang lekat dekat lantai kering segera? Sebab proses pemeluapan di bilik air itu tinggi. Sebab itu kita ni kena pakai akal yang Allah bagi. Kita bukan tengok, tetapi kita sedang melihat kehebatan dan kebesaran Allah. Bilik air, tempat yang tak elok tadi, Allah izinkan semua bilik air. Bila air masuk, dia bukan sebabkan air yang dikeluar tadi. Kenapa dia boleh kering? Sebab proses pemeluapan. Kenapa dia jadi kering? Sebab itu lubuk setan. Senang cerita. Itu lubuk setan. Bila kita jemur saja, dia punya baju vest tadi cepat kering. Jadi bila saya basuh maghrib, pagi esok, subuh lepas mandi dah boleh pakai. Boleh kata hari-hari saya basuh. Apa yang Cik Zainal cakap tadi memang betul. Ya, benda ni boleh basuh hari-hari. Saya basuh hari-hari dan saya pakai vest tu since yang baru punya, warna baru tu 2013. 2013 sampai 2021 vest tu masih hidup dan cantik lagi keadaan dia. Ya, panas sebab kawasan syaitan, betul tu. Ya, kena ingat. Ya, sebab itu Allah suruh kita masuk dalam Islam keseluruhan. Nak pakai produk, nak bisnes MXB, nak kongsi produk, ya, nak guna semua tu kena masuk dalam Islam keseluruhan. Yang boleh terima, alhamdulillah. Yang tak boleh terima, sendiri mau ingat. Itu saja, wallahu alam. Masya Allah, tabarakallah. Masuk ke Islam keseluruhan. Nasibkan mana Allah. Kalau Islam secara keseluruhan, jangan ikut terluput syaitanir rajim. Semua syaitan tu adalah musuh yang nyata. Bila kita ingat Allah banyak-banyak, alhamdulillah Allah izinkan idea, Allah izinkan kederat, Allah izinkan kita nak share pengalaman kita kepada orang ramai supaya jadi manfaat, supaya kita ambil sebagai kebaikan lah untuk diri kita. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah tengok macam mana alhamdulillah macam mana kita jaga produk ni tadi yang kita dah ni. Mungkin ada setempat kita terlepas pandang ataupun mungkin ada soalan daripada, saya yakin daripada Cikgu Fatona ada beberapa soalan macam mana penjagaan, mungkin ada sedikit terlepas pandang ke, mungkin ada orang yang ibu tak tahu macam mana penjagaan produk ni dari segi lain pula. Mungkin dia tergelincir nak ikut prosedur yang dah disarankan. Mungkin Cikgu Fatona boleh bagi satu soalan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ada soalan ni mungkin macam dah kena jawab ke si Puyung je tadi. Tapi kita ni mungkin ada penerangan daripada segi biologi ke badan kita, mungkin yang diterangkan juga. Okey, saya tanyalah soalan ni, mungkin si Puyung ada nak tambah ke, mungkin Cik Zainul ada nak tambah lagi. Okey, soalan saya bila saya dapat soalan daripada daripada teammate saya dan juga daripada customer. Okey, begini, dia kata antara banyak-banyak produk, dia kata kenapa pelik, dia kata cap adalah antara produk yang cepat nampak lusuh, nampak keputihan, mungkin nampak kelabu. Tadi mungkin Cik Zainul katakan mungkin sebab dia banyak, mungkin kalau produk tu besar mungkin dia ada banyak kandungan mineral, bila kita gantung jadi dia berat, jadi lewe, loya dan sebagainya kan. Tapi si Puyung kata tadi mungkin jaga zikrullah dan sebagainya. Tapi saya rasa saya terima mungkin daripada beberapa orang customer, mungkin yang memang saya pun ada produk tu tapi saya rasa tak nampak aku bila saya dah gelap ni. Memang saya bandingkan, mungkin ada produk-produk yang saya pakai yang sama juga, mungkin bila saya bandingkan memang cap tu lebih nampak cepat lusuh. Adakah mungkin sebab agaknya otak kita ni banyak negatifnya ke? Allah maklum. Mungkin ada penanganan daripada segi kandungan, mungkin bukan sebab saya rasa ironiknya orang yang bertanya saya ni, customer-customer ni memang mereka bekerja di tempat yang sama, tetapi memang cap tu memang nampak dan mereka pun telah membeli yang baru. Dia kata tak syok lah pakai, dia kata nampak putih pula macam tak best, dia kata nampak buruk sangat. Okay, jadi mungkin si Puyung dan juga Cik Zainul ada penerangan nak berikan, mungkin saya boleh sampai kepada mereka lepas ni. Terima kasih. Soalan saya yang pertama.
Saya rasa yang ini bagusnya kita pas dulu kat si Fuyung. Baru saya tambah. Ini macam nak. Okey ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair yang dimuliakan Jida Cikgu Nona. Ya, sebenarnya tentang cap ni memang menjadi isu panas sampai sekarang sebenarnya. Okey. Saya setuju warna cap tu berubah. Even cap yang saya pakai ni pun yang ini kurang berubah sebab yang ni yang usia dia dalam 5 tahun lah. Tapi yang lama sikit tu memang warna dia kelabu. Sebab apa yang kelabu tu? Sebab masa tu memang berat badan dalam proses tengah nak turun. So apa yang saya nampak di sini ya, saya nak kaitkan ya, saya nak kait benda yang berlaku pada diri saya lah. Okey, tentang teknologi tadi. Kita tahu teknologi produk weekend ni salah satu dia adalah detoksifikasi, betul? Detoksifikasi, okey? Bagaimana saya nak kaitkan detoksifikasi, apa kena-mengena pula pakai cap boleh detoksifikasi kat kepala, betul tak? Ni saya nak bagi tahu. Masa berat badan saya 126 kilo, badan saya besar, perut saya umpama orang mengandung 9 bulan. Ni nak bagi tahu siap-siap, tak malu ni. Badan tu, perut tu besar sampai orang selalu jumpa bila nak bersalin, rasa-rasa nak sepak aja mulut dia, sikit-sikit nak bersalin. Bila nak bersalin kan, ya perut besar tak kecil-kecil juga, ni bunting gajah saya kata. Bunting gajah. Ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, pada masa badan saya besar, tahu apa yang berlaku. Kepala saya ya, kepala saya kena botak. Saya rasa kalian tak diuji dengan apa yang saya dapat sebenarnya. Kepala saya kena botak 3 kali. Siapa yang saya siti buat botak, minta maaf banyak-banyak ya. Tak boleh nak dielakkan. Ya, saya tahu ada orang jeling. Ada orang jeling tu, ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, bila saya masa tu saya dengan arwah Yuk, ya. Arwah suami dia orang medical, ya. Bila dia cerita balik, memang apa yang dicakap tu ada kebenaran dia sebenarnya, ya. Bila badan besar, orang detoksifikasi tak cantik, dia akan tendang kedua bahagian. Yang pertama, yang dia tak keluar melalui najis, air kencing peluh, dia akan keluar ke muka ataupun ke kepala. So saya alhamdulillah muka dia tak kacau, tapi kepala dia kacau. Kepala saya dia keluar bila pergi ke hospital pun doktor menceritakan benda yang sama. Ya, mereka doktor pakar dia kata bila you badan obesity, dia cakap asid tu tak boleh keluar melalui biasa, dia tendang-tendang akhirnya kepala. Sebab kepala ni bahagian yang paling lemah sebenarnya. Bahagian yang paling lemah, ya. Jadi bila saya pakai cap, saya perasan bila saya pakai cap, rupanya di sebalik itu cap itu sedang bekerja sebenarnya. Fungsi yang ada kepada jadi seperti yang cap yang awal. Jadi maksud dia main peranan produk ni benar-benar roh dia main peranan untuk kita. Jadi sebab dia dicipta oleh manusia, maka dia datang dengan roh. Benang-benang itu makhluk Allah, semuanya datang dengan roh. Tetapi ramai orang tak percaya benda dia, tak kisahlah. Yang penting kita menyampaikan ilmu, ya. Jadi bila pakai di kepala cap tu, yang rupanya dia bantu. Kalau kata cap tu tadi dia tak berubah cantik aja, maksud dia benda tu tak mainkan peranan. Jadi majoriti orang yang pakai semuanya akan komplain. Tetapi yang bestnya, walaupun cap mereka warna berubah, ada yang datang bagi tahu dekat saya, kepala saya uban yang putih dah jadi hitam. Ya, ada pula yang bagi tahu kulit kepala saya yang teruk ni jadi macam kristal. Saya pun dapat kulit kepala yang kristal. Sebab apa, bila anak saya kata kakak cek kepala Umi ada lagi tak? Dia kata ya Allah Umi bersihnya kulit kepala. Sampai dia cakap macam tu. Sebab saya B-cap ni memang walaupun saya tak ada penyakit, bukan pakai masa sakit saja, tak ada penyakit pun saya pakai. Maksud dia saya menghargai peluang yang Allah bagi. Jadi berbalik kepada cap tadi, dengan perut tadi ada kena-mengena sebenarnya. Cuma kita kena faham ya, setiap satu tempat itu Allah jadikan bersebab. Allah jadikan bersebab. Ya, jadi setiap satu masalah itu cap tadi
bila dia buat khas untuk kepala, ya kita sedang tengok balik betapa pentingnya kepala kepada kita. Otak tadi menjadi tempat tumpuan signal untuk seluruh tubuh anggota badan kita main peranan. Ya, sebab itu bila kita sulam dengan zikir apa tadi, cap tadi walaupun warna dia dah berubah tetapi fungsi dia masih ada. Kena faham. Ya, cap tadi walaupun warna dia berubah, fungsi dia masih ada. Melainkan kalau kita ni banyak duit sangat nak beli ganti baru, gantilah, tak apalah, MXP pun bolehlah buat income kan. Itulah daripada saya. Ya, bagi Cik Zainul buat cakap, silakan Cik Zainul. Okey. Tambah laut je. Tambah laut okey, insya-Allah. Basically apa saya setuju apa dengan Sifu yang cakap. Memang apa-apa perubahan yang berlaku basically dekat mana-mana produk weekend, itu menunjukkan satu tindak balas di antara badan kita dan juga produk itu sendiri. Sebab yang tamu produk weekend adalah detoxification ataupun detoxifikasi lah sebenarnya payah pula sebut. So benda itu kita nak mengeluarkan bahan-bahan kumuh yang kita kumpul. So jadinya biasanya otak kita atau kepala kita ni dia adalah salah satu enjin utama dalam badan kita. Okey. Benda yang banyak sangat bekerja selain daripada jantung kita dan juga perut. Perut ni tempat yang digest dan menghasilkan sampah. Tapi otak ni dia mengatur segala jenis signal. So dia pekerjaan dia agak kuat macam komputer kita. Anda cuba tengoklah, bukan laptop pun boleh dengar, tapi PC lagi best lah. Anda pergi tengok PC anda, kalau anda ada PC, motherboard tu anda buka. Anda tengok kalau dah bertahun-tahun anda guna laptop atau motherboard tu, anda akan lihat berapa banyak habuk dalam lekat es tu. Dan kalau anda tak bersihkan, benda itu makin lama makin lembab. Kita tolak tepi berkenaan dengan teknologi yang makin maju. Kita tolak tepi benda tu. Kita tengok dia punya performance pada awal-awal kita pakai dengan berapa lama yang kita sekarang kita pakai. Memang dia akan jadi lembab. Dia lebih kurang macam otak kita. Banyak sangat benda yang kita daripada segi pemikiran yang tak berapa cantik, daripada segi makanan yang kita ambil, ataupun daripada segi daripada segi benda-benda kumuh yang kita hasilkan daripada badan, kadang-kadang terkumpul ataupun terlekat dekat otak kita. So jadinya memang kebiasaan ni kita akan dapat lihat lah, kita punya produk yang especially dekat bahagian cap tu akan jauh lebih ke depan untuk menunjukkan hasil ni. Sebabnya kenapa itu tempat paling banyak sekali akan menghasilkan benda-benda yang kita panggil benda-benda kumuh yang benda-benda kumuh lah maksudnya, bahan-bahan buangan. So sebab itu benda itu berlaku. So bab kata Fuyung tadi lagi bagus dia cepat tunjukkan perubahan daripada langsung tak tunjukkan perubahan. Maksudnya sama ada badan kita yang ada something ataupun produk itu yang tak memberi kesan. Sama macam kita pakai produk lain lah. Kalau tak cantik je, terletak je cantik je, itu kan kita pakai. First time saya dengar orang beli weekend ni untuk hiasan ni, dahsyat ni. Ada simpanan almari. Ada. Memang kenapa tak pakai stocking weekend? Sayanglah beli mahal. Saya kata mana lebih mahal, kesihatan ataupun stocking? Ada punya almari yang sakit tu, nak bagi almari sihat mungkin. Kalau tanya, ada almari Alhamdulillah, bila mana tadi kita nampak macam mana SYM terangkan, bila kita sendiri pakai, kita sendiri feel, kita sendiri dapat feedback, so kita boleh cerita dengan orang apa keberkesanan produk MXP ni. Masya Allah, tabarakallah. Allah izinkan ya, Allah ilhamkan teknologi pada puak Jepun, Jerman ni dengan Taiwan ni untuk hasilkan satu produk yang memudahkan kita. Okay, dari tadi kita asyik cerita pasal cerita pasal weekend je kan. MXP ni ada juga produk-produk core yang memang membantu untuk rawatan darah. Kita ada Reborn Cream dan Cola Plus. Mungkin saya boleh jemput SYM ataupun di add-on tambah lauk Cik Zainul untuk terangkan sedikit tentang Reborn Cream, tentang Cola Plus, macam mana combination dua produk ni dengan weekend membantu kita dapat kesihatan yang optimum, insyaAllah dengan izin Allah. Kita silakan. Boleh bagi si Fuyung. Saya tambah aja. Biar si Fuyung tu biasa tambah. Kita bagi ruang untuk si Fuyung kita dulu. Okey, saya bagi kat Cik Zainul bahasa term-term medical, biology, nutrition ni bahasa, saya guna bahasa kampung yang mudah difahami. Best sikit kan? Ya.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT, masih Allah izinkan bernafas untuk menjawab soalan-soalan cepu mas dari mereka-mereka yang otak dia sentiasa bekerja. Ni kita cerita bab cap, kena pakai cap lah selalu kan. Jadi otak bekerja cantik, insya-Allah idea pun cantik-cantik Allah izinkan. Sallallahu alaihi Muhammad beri cerita tentang Cola Plus dan Ribbon Cream. Ya, Ribbon Cream. Selepas pengalaman terbaru ni adalah sebelum saya ambil vaksin dan selepas saya ambil vaksin. Ramai yang tahu bagaimana saya amalkan Cola Plus ni satu hari 4 sachet, tetapi sebelum saya ambil vaksin saya up balik pengambilan dia satu hari 8 sachet. 8 sachet. Dan Ribbon Cream ni sebelum saya buat vaksin saya panggil tukang urut yang menjadi mangsa terpaksa mengurut badan saya. Bukan apa, sebab apa, kita bersedia ini, orang yang membuat persediaan ini orang yang menjaga merebut peluang pencegahan, ya. Sebab kita ikhtiar untuk pakai semua ni pun Allah pilih, Allah izinkan. Jadi mungkin tidak apa menjadi asbab mengganggu saya punya rentak kesihatan sebelum dan selepas itu tadi. Saya nampak itulah. Balik cerita kenapa saya ambil Cola Plus tadi lebih, sebab saya rasa semua orang tahu pengalaman saya tahun 2012 yang mana saya mengalami kemalangan jalan raya dan saya patah rusuk saya patah 1, 2, 3 patah, 4, 5 retak. Okey, dan pada tahun yang sama aturan Allah memang cantik, Allah maha hebat, ya. Masa yang sama pula MXB baru dapat stok Cola Plus yang belum lagi diedarkan. Jadi saya merupakan testimoni pertama MXB tahun 2012 apabila kemalangan jalan raya itu kereta saya total loss, ya. Jadi bila pihak pengurusan, especially terima kasih tak terhingga saya kepada Allah SWT menganugerahkan saya seorang CEO yang cukup terbaik bagi saya. Ya, ini anugerah Allah buat saya. Maka dia bagi satu beg Cola Plus tu, ya. Cola Plus tu dia kata you makan satu pagi satu malam. Dia bagi melalui marketing manager yang sebelum ini, ya, sebelum kita punya MD, ya, sebelum lagi yang terbaru, yang lama lah, ya. Okey, dan diberinya saya juga Ribbon Cream. Ribbon Cream, ya. Dia bagi Ribbon Cream dekat saya masa tu 10 botol. Ya, memang keadaan saya kronik, ya. Bagi saya, ya, kenapa jangan salah faham. Kenapa CEO ambil tindakan drastik? Benda pertama, dia nampak kita adalah distributor yang killer di MXB, yang buat sale meletup-letup. Ya, Ribbon Cream kami yang habiskan Ribbon Cream. Ya, kami masa tu memang kita master Ribbon Cream. Setiap kali HQ akan cakap Ribbon Cream Bro Kak Yung saja habiskan sebab kita betul-betul guna Ribbon Cream. Okey? And then bila saya dapat Ribbon Cream 13 hari saya sapu Ribbon Cream dalam masa 13 hari 8 botol. Saya tak pakai di 6 bahagian itu saja, di 6 bahagian saya pakai ke seluruh tubuh badan saya dan lebih di bahagian retak saya yang tak boleh bergerak sebelah kanan. Ya, syukur sebelah kanan Allah uji saya sebelah kanan. Tapi kalau Allah uji saya belah kiri, wallahu alam, saya tak tahu sama ada saya masih diizinkan atau tidak. Ya, sebab kiri melibatkan jantung apa semua, ya. Jadi masa yang sama Cola Plus. Bos kata ambil satu pagi satu malam. Saya ni jenis degil. Saya nak sihat. Sebab saya nak sihat, satu sebab saya kata hidup aku untuk Allah, ya. Jadi saya ambil Cola Plus ni satu hari 8 sachet, ya. 2 pagi, 2 tengah hari, 2 petang, 2 malam. So sepanjang 13 hari itu kiralah berapa dia habis punya banyak, ya. Okey. Lepas tu sebab saya faham Cola Plus ni memang membantu untuk pertumbuhan tulang. Ya, Cola Plus ni membantu untuk support kita punya fiber collagen, ya. Ya, dia akan support fiber collagen, ya. Dan yang bagusnya fiber collagen Cola Plus ni tadi, ya, bukan saja dia membantu untuk menstabilkan fiber collagen dalam tulang kita, tetapi dia bekerjasama, dia ada collaboration dia dengan protein dalam badan. Ya. Jadi bila saya amalkan
subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dengan ribbon cream super antioksidan yang kandungan dia juga salah satu saya nak sentuh tadi, ada bahan yang membantu untuk jisim tulang. Kalau kolagen kita tadi dah cantik dalam tulang, tetapi jisim dan ketumpatan tulang tadi tak cantik, maka dia tidak balance benda tu. Ya. So jadi dengan izin Allah 13 hari saya pakai full set produk weekend, ya, termasuk vest apa semua, dan result yang Allah izinkan kepada saya cukup bagi saya nak tak sampai akal manusia lah sebenarnya. Manusia punya akal tak sampai benda ni, ya, sampai doktor pakar terpaksa menerima secara realiti. Dalam 13 hari saya pakai produk weekend dengan izin Allah, Pola Plus dengan ribbon cream, tulang saya yang rusuk, saya yang 1, 2, 3 patah, 4, 5 yang retak tadi, ya, bertaut kembali cantik. Sampai hari ni saya bagi tahu, saya buat apa-apa fitness, saya buat apa-apa exercise, saya lift benda berat, selalu tarik kerusi, ya, bila kita nak kemas rumah tarik sofa yang besar, tidak ada affected langsung kepada saya punya rusuk sampai hari ni. Jadi saya syukur kepada Allah, rupanya teknologi yang Allah izinkan melalui weekend, ya, dan collagen dan ribbon especially ini, ya, rupanya main peranan untuk menjadikan asbab kita kekal sihat. Sebab Islam itu akan jadi lebih cantik bila umat dia berdiri kukuh dalam keadaan sihat. Ya, jadi hari ini kita kena faham kenapa Pola Plus itu tadi penting, sebab Pola Plus kita pula, ya, terdiri daripada bahan-bahan yang memang cukup luar biasa, dan especially fish collagen, ya. Fish collagen tu merupakan satu bahan collagen yang memang diperlukan atau lebih digalakkan kepada kita sebenarnya. Ya, dan balik kepada ribbon cream, ya. Ribbon cream tadi kita tengok bila dia sebut super antioksidan tadi, maksud dia secara tidak langsung dia menyumbang tentera-tentera yang paling kuat untuk berhadapan dengan free radical. Ya, jadi saya kalau saya sembang atau explanation saya pada customer, ya, saya lebih suka bahasa yang mudah mereka fahami. Saya tak boleh nak guna medical term. Tapi kalau saya buat presentation yang sebelum-sebelum ni di nuclear agency ataupun di sekolah menengah-menengah MRSM ke sekolah sains, memang saya akan guna lebih kepada term-terms yang saintifik supaya mereka sedar kita bukan bawa produk yang kaleng-kaleng. Ya. Jadi wallahu alam, saya serah kepada tukang tambah lauk kita, Cik Zainal, dipersilakan. Ya. Okey, terima kasih Cik. So saya tambah lauk sikit. Okay, so basically apa yang kita nak gunakan ataupun apa yang kita penting ni, kenapa kita nak gabungkan produk ribbon cream dan juga Pola Plus sebagai sokongan ataupun produk yang kita kena gunakan sekali bersama dengan produk weekend ini, kerana kita pun tak tahu, okay, kita punya fungsi badan ini kita sebenarnya tak tahu apa yang berlaku. Ataupun contohlah, contoh kita berikan kepada seseorang ini adalah orang yang sihat, kita tak tahu orang yang sihat itu dia perlukan mana satu dulu yang untuk betul-betul nampakkan lebih impact. Contoh orang si A ni, kita mungkinlah dia nampak sihat, dia fizikal kita tanya tak ada penyakit, alhamdulillah cakap, contoh tak ada apa-apa. Tapi apa kita nak, macam mana kita nak perkenalkan produk itu supaya sekurang-kurangnya orang yang sihat ini pasti dapat rasa sesuatu bila dia pakai produk weekend. Contoh kalau kita hanya beri dia orang itu produk weekend ni, contoh lebih stocking ni. Nah, ni biasa saya lihat ramai kita punya distributor atau punya leader, dia akan start penekan dengan start dengan produk stocking semua dahulu. Yang apa biasa dia akan start dengan stocking lah. Yang lain tu dia akan follow up nanti. Kalau saya, sebab saya dah retail 6 tahun, saya memang tak mungkin saya akan bagi cerita ataupun lepaskan customer ni sekurang-kurangnya satu produk. Wajib sekurang-kurangnya 3 produk. Yang ini yang prinsip nama orang yang menjual lah. Jadi dia tapi kita tak adalah memberikan ataupun memaksa orang itu menggunakan produk yang tak patut diorang gunakan ataupun diorang tak perlukan. Itu salah lah juga. Ini ada juga ini pun ada juga kalau saya share sikit, lari sikit. Yang ni pun ada juga kalau tengok orang-orang yang betul-betul memang penjual, kadang-kadang dia orang memang contoh je. Kadang dia cakap benda merepek je.
Tapi dia fikir nak jual dia. Itu masalah sikit lah. Yang penting kita beretika lah. Dekat MSB ni biasanya tak ada masalah sebab produk kita insyaAllah dia secara umum semua orang boleh pakai. Berbalik macam contoh kita punya produk Weekend, Cola Plus, Ribbon Cream, kita punya Vitox, kita punya Gamma Cafe, kita punya Prozella. Basically untuk orang yang sihat semua boleh pakai. Untuk orang yang kurang sihat pun tak ada masalah. Maksudnya dia ada masalah sesuatu pun dia rasa boleh pakai. Dia orang boleh still gunakan, tak ada masalah. Okay, so berbalik pada saya punya point tadi, kenapa kita kena wajib sekurang-kurangnya kita buat kombinasi sebab kita tak tahu orang tu atau kita tidak boleh tolong bagi jawapan untuk orang tu. Cakap dia tak perlukan dulu dia tak perlukan ribbon, dia tak perlukan Cola Plus dulu. Dia kena start betul-betul kena start dengan ni. Jangan pasang niat ataupun jangan aim tak kepala. Aku nak pastikan aku cerita dia kena beli stokin dengan aku. Jangan. Kalau boleh janganlah, walaupun anda dah biasa, itu memang rentak anda, tak ada masalah. Kalau anda rasa payah untuk anda ubah. Tapi bagi saya, semasa kita nak bercerita dengan orang, kita cerita semua produk yang ada dan nanti kita fokuskan certain produk ikut dia punya condition. So daripada situ, kita mudah untuk close sale. Sebabnya kalau kita contohlah aim dia letak dengan stokin, itu benda paling murah. Nanti kalau tak ada stokin tu ini dia cakap mahal. Habis kau nak dia downgrade aku. Jawapan dia tak downgrade lah. Anda dah terperangkap kat situ. So kalau contoh cerita pasal produk weekend, anda boleh start dengan benda paling basic atau benda paling mahal antara yang kita boleh guna secara general. Anda boleh start dengan Max Steel ataupun Cat, cari yang mahal sikit. Lepas tu anda downgrade sampai dia akan wajib beli. Sebab bila kita downgrade 2-3 kali, dia macam aku dah beli. Dia akan jadi macam itu. Kalau anda dah start dengan stokin siap-siap, anda tak boleh downgrade, takkan nak bayar scrap pun. Bayar scrap kalau lelaki, kita apa aku dah bayar scrap. Tak payahlah, nanti esok lusa aku tanya bini aku kalau dia nak guna. Lepas set anda. Itu contoh. Okay, so sama juga dengan kita punya produk Cola Plus dan juga Ribbon Cream. So maksudnya point saya yang pertama tadi, jangan sesekali tolong buat judgement untuk orang lain. So sebab kita tak tahu apa yang diorang perlukan. Tapi kalau contoh orang tu ada sakit macam kanser, dia ataupun orang yang ada masalah hormon, mungkin diorang risau dia pakai Ribbon Cream ni sebab dia ada hormon terapi kan. So bagi dia takut. Tak apa, dia cakap tak apalah, ini basically hormon terapi. Kadang-kadang orang yang ada masalah hormon dia risau, especially perempuan. Tak apalah, explore lah dulu. Sama macam kanser. Sebab bukan semua kanser sesuai untuk ambil kolagen. Saintis pun tak dapat nak buktikan mana kanser yang betul-betul ni haram nak kena makan ataupun tak boleh ambil kolagen masa dia orang ada kanser ataupun on chemo. Doktor atau saintis pun masih belum dapat buktikan ataupun tak jumpa lagi sebab dia 50-50 lagi sampai sekarang. So nak langkah selamat untuk orang kanser dan orang yang ada masalah tertentu ini, kita just bagi tahu dia untuk tahu mereka kita ada produk sedemikian rupa yang boleh membantu anda. Tapi sebabnya awak ni kurang sesuai sebab ada macam seperti ni. Tapi kalau awak tak kisah, kalau awak dah kena buat research, aku tanya doktor, memang anda rasa nak cuba, tak ada masalah. Sebab kerana kanser ni dia kalau dia dah biasa ataupun doktor dah bagi tahu, dia ada yang yakin, ada yang sanggup ambil. Tapi kalau orang yang memang jenis takut, tak apalah, janganlah. Sebabnya dia orang dah penat untuk bertarung dengan dia orang punya penyakit. So dia punya kadang-kadang dia punya positivity, energy dia tu kadang-kadang terumbang ambing. So kita fokus pada benda yang kita mudah untuk tackle dia lah. So maksudnya untuk produk Cola Plus dengan Ribbon Cream ni, point yang si Fuyung sediakan atau cerita tadi, memang itu benda yang bagus. Especially kalau contoh pasal Cola Plus. Sebabnya fokus Cola Plus, kolagen ini basically is a protein ataupun lauk lah yang mudah dia, lauk yang kita makan setiap hari. So lauk-lauk ini kita perlukan untuk kita punya badan. Kalau kita tak ambil protein secukupnya, nanti badan kita tidaklah sekuat ataupun tidak secantik mana. Kalau kita fokus kepada kecantikan, kita punya kulit ni akan nampaklah dengan ringka-ringka, jadi lemah semangat, jadilah tak yakin dengan diri sendiri. Tapi kalau kita fokus pada kesihatan, kolagen ini berfungsi sangat-sangat penting untuk kita punya joint ataupun kita punya lutut, kita punya sendi-sendi yang ada. Kalau kita nak solat, contoh hari Senin dekat Arafah, kalau bagi mereka yang sekadar dekat sana kan, kita pun tengah bercita-cita nak pergi sana tapi kita ada masalah sakit lutut, takkanlah esok dah ada panggilan
Lagi 3-4 bulan baru nak prepare. Contoh. So that's why kita kena prepare daripada sekarang. Sebab benda tu bukannya esok lusa pakai terus sihat, tak ada. Ini bukan magic. Kita kita pergi jumpa doktor buat buat treatment pun, kalau contoh kita cucuk liquid yang ada dekat untuk kasih kita punya cushion ataupun liquid dekat kena joint tu bertambah pun, benda itu kena berkala. Setiap setahun kurang-kurangnya every quarter kena cucuk sekali. Kita pun makan duit juga. Satu cucuk tu lebih kurang beribu-ribu lah, bergantung pada tengok dos ataupun dia punya kualiti. So sama juga dengan kita punya produk. So kita kena start daripada sekarang untuk nampak dia punya impact. Untuk kita punya kesihatan. Macam contoh kita punya Reborn Cream, dia lebih untuk hormon kita. Hormon terapi secara natural. Sebabnya kita ada gabungan 6 jenis produk-produk bahan ataupun ingredient yang natural yang sangat-sangat bagus untuk kita punya kulit dan juga untuk kita punya badan. So sangat-sangat senang untuk kita gunakan dan kita akan nampak ada impact. So rugi kalau kita tak gabungkan ataupun kita tak share kita punya strength produk yang ada ini untuk kita gunakan sekaligus bersama-sama dengan produk weekend. Sebabnya macam saya cakap dari awal lah, kita tak tahu apa benda yang orang tu perlukan. Kalau anda tak share, anda rugilah. Orang tak rugi, dia jimat duit sebab dia dapat close satu je. Itu je lah. Lepas ni ada rezeki anda nak close yang lain tu, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, anda dah lah sebab sekurang-kurangnya kalau anda mencuba daripada satu mungkin dua, daripada dua mungkin tiga, tak pun semua dia ambil. Itu saja. Subhanallah, Masya Allah. Poin-poin yang diberikan oleh panel-panel kita boleh buka minda kita. Macam mana apa yang poin disampaikan adalah kita sendiri. Macam mana persediaan diri kita untuk kita turun padang, macam mana kita nak berjumpa dengan prospek melalui offline ataupun sekarang melalui online. Kita perlu ada ilmu sebenarnya, ilmu produk tu kena master. Kita tak boleh datang turun semata-mata untuk menjual. Jangan buat orang fikir kita datang untuk menjual. Tapi kita datang, turun, niatkan, ubah niat, kita nak bagi manfaat, kita nak cerita tentang benefit ni untuk memudahkan orang tu. So dari situ kita kena set balik mindset kita, upgrade kita punya niat balik. Kalau yang dah ada niat memang nak bagi manfaat tu, bagus. Yang masih dalam bertanya-tanya, set balik mindset. Kita turun bukannya bawa produk yang kaleng-kaleng, dan kita turun bukan sebagai orang yang besya-besya. Okey, boleh? Sebab kita datang perlu ada, sebab kita nak sampaikan ke orang bukan apa yang kita tahu, kita nak tahu apa, kita nak sampaikan apa yang orang tu perlu tahu. So kita perlu tahu apa masalah orang tu. So kita buat research awal apa produk yang dia perlukan. So kita kaji produk tu, dia punya benefit, apa benda yang kita boleh terangkan. Supaya customer bukannya nak beli barang sebab produk, tapi dia beli barang sebab kita bagi keyakinan dekat dia bahawa produk ni insya-Allah dengan izin Allah membantu untuk dia dapat kesihatan insya-Allah. Okey. Sebelum penutup, kita ada soalan cepu cemas. Cepu cemas daripada juga Ustazah Sadiah ya. Ni soalan ni pun saya tak dapat, saya tak tahu dia nak tanya apa, kepada siapa. Saya yang menjemput, yang dikasihi juga Ustazah Sadiah. Dan mungkin boleh ditanya kepada dua-dua panel ataupun terpulang. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Inna qadir rabbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, para barisan budak sana punya pandang pada kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Semua soalan saya yang saya nak kemukakan telah terjawab. Semua dah diberi oleh Tuan Dio. Dan juga Cik saya itu. Jadi saya tak tahu soalan mana lagi saya tak ada. Sebab dah kata ini soalan. Saya nak pertanyaan yang kedua tadi, saya jawab. Bila nak bertanya, kita berhubung dengan kita, Azizah telah menjawab soalan, dah telah menjawab. Ustazah Sadiah. Alhamdulillah. Ustazah Sadiah. Ya. Inilah dia kalau menjadi alami. Semua soalan dah dijawab kan? Jadi dia alhamdulillah semua aturan Allah. Bersyukur.
MFB. Sebenarnya Allah. Ini semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sesuatu yang kita bawa ini kepada Allah, insya-Allah semuanya terberai dengan mudah. Alhamdulillah, tahniah pada si Puyo, tahniah pada Cik Zainal. Semua menjawab dengan terbaik. Jadi alhamdulillah, ataupun masa pun dah 4.30, dah habis untuk saya. Jadi kalau ada pun saya nak sikit soalan je lah. Boleh makan kita tak kira lah mana-mana siapa nak jawab. Kita negara kita ni penyakit yang paling utama buah pinggang yang kita nampak sekarang kan. Kita nak menolong mereka-mereka di kalangan yang tua umur dan ada juga di kalangan umur 30-an, 40-an sekarang ni mengalami sakit buah pinggang yang amat nyata sekarang ni. Jadi saya nak minta mohon daripada panel yang dua ni, tapi kalau sesiapa mendengar sikit apa sebabnya, cara macam mana kita nak mengatasi mereka ini, membantu mereka dari sudut yang kita ada. Terima kasih dekat. Okey. Soalannya berkenaan dengan ni apa produk yang sesuai lah untuk kita sarankan kepada mereka yang ada masalah buah pinggang, betul tak? Ya. Okey. Saya cuba. So basically kalau kita yang pertama ni kita kena faham apa yang menjadi punca ataupun yang jadi penyebab mereka tu mengalami ataupun menghadapi penyakit buah pinggang tu. Itu yang pertamanya lah. Okey. So kalau kita dapat tahu apa benda yang menjadi punca utama, so mudah sikit. Sebenarnya contoh penyakit buah pinggang ni basically dia banyak apa kita panggil banyak punca yang akan menyebabkan dia berlaku benda tu. So kalau benda yang biasa disebabkan penyakit-penyakit macam kencing manis yang tak terkawal yang menyebabkan orang tu punya bacaan gula dah teruk dan merosakkan dia punya buah pinggang. So yang pertamanya orang yang ada senang aja. Sebelum mereka ada benda tersebut kita terus suruh dia orang pakai produk weekend untuk mengurangkan ataupun dia orang dapat mengawal bacaan gula. Sebab jangan tunggu dah ada penyakit buah pinggang, dah kena dialisis ke apa, so agak payah sikit. Kita boleh gunakan, kalau contoh pergi dialisis ke apa, tak ada masalah, terus suruh dia orang guna kita punya produk weekend macam Stokin, macam Bifit. Kalau tak selesa Bifit mungkin susah ada untuk orang yang dialisis, agak lemah kebiasaannya. Kalau tak payah nak salurkan produk Bifit, boleh je suruh dia orang pakai boxer Biconto bottom tu atau mudah sikit sebab dia lagi pendek, tak perlu pakai kita punya V-Private ataupun V-Pilot untuk kita gunakan supaya blood circulation dekat bahagian tersebut akan jadi kurang-kurang kita melambatkan proses salur darah yang dekat bahagian kidney atau bahagian ginjal ini lambatlah untuk makin sempit ataupun makin rosak. So kita cari produk-produk yang bersesuaian dengan kondisi mereka, especially contoh kalau orang tu dah ada masalah dialisis ataupun stage 4, stage 5, kebiasaannya badan dia orang sangat lemah. So agak payahlah kalau nak suruh dia orang sarung Bifit ni, sebabnya nanti kan penjaga ataupun orang yang menjaga mereka terpaksa, yelah Bifit kan ketat, so susah sikit. Nanti kan orang yang pergerakan kaki pun agak terbatas, so susah sikit. So biar pakai benda yang mudah untuk orang pakai, macam Bispine pun boleh, tak ada masalah. Dan juga senyap V-Private atau V-Pilot, itu yang mudah lah. Tapi kalau contoh masalah buah pinggang itu ataupun penyakit yang berkaitan dengan buah pinggang itu berkaitan dengan batu karang ke apa, kalau contoh batu karang itu baru muncul ataupun doktor baru diagnose, senang saja suruhlah dia orang yang pertamanya pakai kita punya produk weekend. Semua tak ada masalah sebenarnya. Jangan nak paling spesifik, nak paling mudah, suruh dia pakai kita punya Maxtil lah, senang letak. Benda tu pun kuat kat situ. Dan kita boleh pakai kita punya Fitox, kasih membuang air. Sebabnya bila kita buang air, kita melancarkan kita punya pembuangan air ni, ada kemungkinan besar toksik ataupun benda-benda yang menyebabkan accumulation ataupun pengumpulan ataupun penghasilan batu karang itu berkurangan. Sebab bila badan kita tak boleh keluarkan bahan-bahan karbonat sebaik mungkin, dia akan berkumpul, nanti dia akan menyebabkan kita pembentukan batu karang tersebut lah. So kebiasaannya kalau doktor akan saja contoh lah, dia berkaitan dengan batu karang. Kebiasaannya kalau batu karang yang boleh keluar secara natural, bermaksud saiz tu masih lagi kecil, masih lagi boleh mengembang, tetapi tidak terlalu
baik sebenarnya tidak terlalu berbahaya pada orang itu. So cara terbaik dia, kita orang kena kontrol lah makanan apa yang menjadi punca pembentukan batu dekat kuning kencing itu, dan juga kena pastikan dia orang sentiasa mudah kencing dan juga dia makan makanan tinggi garam lah. Sebab saya TikTok tu sangat-sangat membantu lah, sebab fungsi diuretik itu membantu untuk kurangkan air, membuang air. Kombinasi weekend dengan produk bekas ni insyaAllah dia membantu. Alhamdulillah. Ada apa-apa lagi soalan? Dira Sadia? Itulah. Terima kasih Cik Zainal atas penjelasan tadi. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih. Okey, Itulah soalan daripada guru saya lah. mungkin si Puyung ada apa-apa nak tambah ataupun saya nak bagi soalan cemas lagi? Ada masa ke? Sebelum asar insya-Allah. Okey, bila mana kita faham bila kita selalu dengar ayat Ar-Ra'd ayat 11 Ar-Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah sikit yang dialisis tu, ya. Boleh. Minta maaf moderator. Pengalaman saya masa sepanjang perkongsian saya tentang dialisis ni selalunya saya lebih kepada bertanya dulu dialisis darah atau dialisis air. Kemudian sebab sepanjang pengalaman saya ada orang dia buat dialisis, dia langsung dah tidak ada proses perkumuhan, dia tak berpeluh langsung, air kencing dah susah keluar langsung, ya. Dan ada orang dia masih lagi ada proses perkumuhan. Jadi apa yang Cik Zainal suggest tadi tentang produk tu, ya, tentang produk tu kalau yang you rasa dari sudut yang fitok apa semua tu, kita boleh tanya kepada orang yang dia buat dialisis tetapi dia masih boleh kencing, ya, dia masih boleh berpeluh. Kita elok syorkan, sebab kita tahu produk MXB Weekend dia lebih kepada membantu untuk kemudahan detoksifikasi, dan fitok tadi memberi support kepada detoksifikasi juga kan. So jadi kalau kata contoh saya, bila saya tanya kepada perorangan tertentu ni, dia kata, Kak, saya dah memang tak ada peluh, saya dah memang kencing, memang susah kencing, maka saya akan sure kepada dia selalunya hanya dua saja benda sepanjang pengalaman saya sampai hari ini, dan result dia Masya Allah, tabarakallah, syukur kepada Allah, memang membantu sangat customer dan patient yang saya handle. Macam doktor pula sebut patient kan. Ya? Jadi saya surekan Stokin Weekend dan Ribbon Cream sahaja. Ya. Jadi kenapa saya surekan Stokin Weekend dan Ribbon Cream? Sebab basically kita tahu weekend ni perlu untuk melancarkan darah. Ya, melancarkan darah. Jadi orang yang buat dialisis ni dia hidup, badan dia hidup lagi. Sebab itu dia kena buat dialisis untuk flush out toksin-toksin yang gagal untuk keluar daripada badan melalui proses perkumuhan itu sendiri. So jadi bila kita bagi stokin tadi akan improve dia punya blood circulation satu, okay. And then kedua, bila dia buat dialisis, toksin yang dah pecah melalui asbab penggunaan produk weekend tadi boleh keluar melalui dialisis itu tadi. Ya. Dan bila dia guna pula ribbon cream tadi saya lebih fokus tentang antioksidan. Ya, dia akan bantu untuk fight balik free radical. Ya, jadi kalau dia pakai, contoh kalau dia pakai, kenapa dia perlu ada ribbon cream? Sebab setakat hari ini result yang saya share dengan orang di luar sana, mereka bila dia sakit dia pakai ribbon cream reduce sakit dia. Ya, saya share satu lah, especially result testimoni terbaru daripada grup Afrika saya. Dia pakai B-Contour. Bila dia pakai B-Contour, perut dia jadi sakit sangat. Ya, dia beli Stokin, dia beli B-Contour, dia beli Rislet, dia tak beli ribbon cream. So saya bising, saya kata kenapa tak ada ribbon cream? Saya kata ribbon cream tadi untuk kurangkan sakit. So lepas 3 hari dia sakit sangat, baru dia pergi beli ribbon cream tu, dia terkejut. Dia pakai saja ribbon cream tu, dia kata kurang daripada 1 jam hilang sakit perut dia. Jadi sebenarnya apa yang kita nak bagi tahu, sebenarnya di MXB ni, ya, setiap produk itu saling melengkapi sebenarnya. Ini kelebihan di MXB. Nampak ya? Bila kita tengok ya, sebab kita bukan propose orang suka-suka. Saya setuju, saya suka ayat Cik Zainal.
kita lagi satu, walaupun kita share dekat orang ajak sihat, janganlah take for granted. Benda tak perlu beli pun kita suruh beli, betul tak? Umpama nak buat jual saja, nampak untung saja. Ya, sebab itu orang macam ni, mindset dia dah memang out terus. Dia nampak macam berjaya tetapi mindset dia out. Ya, ada saja nak jual aja. Ya. Jadi bila balik pada dialisis tadi, saya ada report satu sahabat cikgu, nama dia Norita, Norita ke Noriza, saya tak ingat, lama dah ni. Ini kira 10 tahun dululah dia di Ipoh, ya. Dia adalah salah seorang pesakit dialisis. Bila saya bagi ceramah di sekolah dia, masa tu sekolah Pakatan Jaya Ipoh, ya. Dia panggil untuk untuk bahagian kesihatan lah, ya. And then dia beli semua. Sedangkan dia disuruh membeli stokin dan ribuan krim saja, tetapi dia beli komplit, dia beli vest, dia beli seluar. Dia bagi tahu, saya tak ingat Syawal bila, dia bagi tahu masa dia pakai, satu badan sakit habis, memang sakit, tetapi dia ingat masa saya bagi ceramah, bila pakai badan sakit, tindak balas sedang berlaku. Jadi orang yang ada dialisis, kita cegah pakai weekend tu banyak sangat, sebab kita tak nak nanti badan tu struggle nak fight sakit kan, ya. Tapi dia beli sebab dia nak sihat. Masya Allah, tabarakallah, dia dalam keadaan dia sakit, dia pergi buat dialisis, benda yang dia dapat, result dia percentage toksin dalam badan dia drop. Terkejut dia. Badan dia sakit tetapi result dialisis dia cantik, toksin kurang, tak banyak. Selalu dia pergi, dia kata buih-buih tu banyak lah, adalah dia punya kriteria. Sebab kita kena faham ya, buah pinggang ni sebelah kanan neufron dia tu 1 juta, sebelah kiri tu neufron dia 1 juta, bukan mudah nak jaga. Sebab itu hari ni MXB keluarkan weekend ada sebab, ya. MXB keluarkan detox ada sebab, ya. Jadi kalau kita tengok bila pakai weekend, dia melibatkan detoksifikasi, minum detox pun melibatkan detoksifikasi. Ya, tadi ada ayat bagi tahu tak boleh buang air besar, mungkin faktor kurang air. Sebenarnya dia kena mencari produk yang boleh melengkap kepada rawatan tubuh badan dia. Ini sebenarnya. So ini kita kena faham. Ini kita kena faham. So jadi hari ni kalau kita bab orang dialisis ni, kita kena jaga-jaga. Ya, so pertama tanyalah dia dialisis darah atau dialisis air, and then tanyalah dia masih boleh kencing macam biasa, sebab kencing ni penting. Sebab itu buah pinggang ni kena jaga betul-betul. Air tadi kena cukup, bukan banyak tapi cukup, ya. And then benda-benda yang perlu makan saja kita makan. Ya, sebab Islam itu menekankan bab kesihatan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Kita buat SYM, mungkin itu antara Q&A akhir kita lagi lah. Bukan masa, mungkin kita akan adakan sesi akan datang pasangan jutawan kita lah. Mungkin boleh organize lagi, sebabnya banyak lagi soalan-soalan. Saya rasa banyak sangat soalan yang mungkin kita nak persoalkan. Okay, saya rasa kita dah sampai ke hujung tukar masa hari ni. Sempena nak Raya Haji ni, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ni. Hari ni saya di sini Allah pilih, anda yang dengar pun Allah pilih, sebagai panel pun Allah pilih, sebab untuk sama-sama kita memberi manfaat sesama kita. Okey, selamat berbuka diucapkan kepada mereka-mereka yang berpuasa hari ini. InsyaAllah. Okay, kita sudahi dengan kita punya majlis hari ini. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir, pada panel-panel, pada organizer, si Puajak dan si Pita atas majlis dan program yang cukup luar biasa. InsyaAllah mungkin kita akan bertemu di lain masa. Saya mohon maaf sekiranya terlanjur bahasa, tertulis kata. Saya juga mewakili panel-panel yang hadir hari ini untuk mohon maaf jika ada tergelincir bahasa. Semuanya yang baik itu dari Allah. Kesilapan itu dari kami diri sendiri, hamba Allah yang hina ini. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As.